warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini, saya dan juga ahli kumpulan saya lain akan membentangkan tentang agihan zakat kepada asnaf al-gharimin dan juga asnaf al-riqab. Jadi sebelum itu, saya Aini Sakinah binti Kamarul Arifin sebagai Ketua Bahagian Pembangunan Asnaf di Lembaga Zakat Negeri Kedah. Okey. Jadi, pertama sekali, mari kita kenali siapakah asnaf al-gharimin dan juga asnaf al-riqab. Okey, asnaf al-gharimin ialah orang Islam yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas diri dan tanggungannya ataupun kepentingan masyarakat dan tiada keupayaan untuk membayarnya. Asnaf al-gharimin juga merupakan orang Islam yang berhutang untuk memenuhi keperluan asasi bagi permasalahan diri ataupun keluarga, ataupun orang yang berhutang untuk menyelesaikan masalah masyarakat, di mana yang pertama, orang yang berhutang itu tidak mampu menjelaskan hutangnya. Yang kedua, hutang itu hendaklah dalam perkara taat yang diharuskan oleh syarak. Okey, seterusnya kita pergi kepada golongan al-riqab. Maksud al-riqab ini mempunyai perbezaan bagi setiap negeri. Jadual 1 menunjukkan perbezaan konsep al-riqab bagi setiap negeri. Jika diteliti, setiap masuk tersebut mempunyai persamaan perkataan terbelenggu, di mana terbelenggu ini dijadikan sebagai dasar utama dalam penetapan konsep al-riqab. Yang menjadi perbezaannya ialah aspek pemberat, di mana ada yang menggunakan konsep yang lebih umum dan juga ada yang menggunakan konsep hamba dan tawanan. Jadinya, menurut Lembaga Zakat Negeri Kedah, al-riqab ini ialah hamba ataupun seseorang yang dibelenggu dan tiada kebebasan diri, dan termasuk juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Sebagai contoh, orang-orang yang diculik ataupun orang-orang yang berada dalam tahanan perang, rakyat yang berada dalam negara yang dijajah ataupun bergolak, golongan yang dibelenggu dengan masalah sosial dan juga akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya Izzah Najah binti Khalid selaku Ketua Bahagian Kewangan Lembaga Zakat Negeri Kedah akan menerangkan tentang berapakah peratus pengagihan zakat untuk golongan al-gharimin dan juga al-riqab. Sebelum itu, saya akan terangkan bahawa peratus pengagihan zakat untuk asnaf-asnaf ini adalah tidak tetap setiap tahun. Ini kerana pusat zakat akan meneliti berdasarkan keperluan semasa. Menurut laporan zakat 2018, pusat zakat telah mengeluarkan sebanyak 8% daripada hasil kutipan adalah untuk golongan al-gharimin, manakala sebanyak 3% daripada hasil kutipan adalah untuk golongan al-riqab. Oleh itu, sekiranya nilai kutipan ialah sebanyak RM200 juta, maka nilai agihan untuk golongan al-gharimin yang mana sebanyak 8% adalah bersamaan dengan RM16 juta. Manakala untuk golongan al-riqab ialah RM6 juta, iaitu 3% daripada keseluruhan kutipan 200 juta. Saya Umi Fadilah binti Muhammad Al-Ghazali selaku Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan Lembaga Zakat Negeri Kedah ingin menyebutkan antara bantuan yang diagihkan kepada golongan asnaf. Bantuan zakat yang diagihkan kepada asnaf gharimin atau orang yang berhutang adalah berbentuk keperluan asas seperti makanan, kesihatan dan perlindungan tanpa sebarang unsur kemaksiatan kepada Allah. Antara bantuan yang diagihkan adalah bantuan kewangan bulanan, bantuan makanan bulanan dan bantuan jaya diri. Manakala bantuan pembangunan rumah kepada asnaf al-riqab pula adalah ia dalam bentuk latihan atau kursus peningkatan ilmu dan kesedaran kepada golongan hamba yang terbelenggu dengan masalah sosial seperti terbelenggu dengan dadah, masalah jenayah, amalan sesat, gaya hidup songsang, kezubanan dan sebagainya.
Dari segi masalah akidah pula adalah seperti terbelenggu dengan masalah syirik dan khurafat serta orang yang terpesong. Antara bantuan yang diagihkan adalah bantuan kecemasan, bantuan pemulihan, bantuan baik pulih rumah, bantuan sumbangan sewa rumah, bantuan pengurusan jenazah, bantuan modal perniagaan, bantuan pengurusan rumah HIV dan bantuan kepada unit pemulihan dadah. Okey, nama saya Nur Atika binti Zaini. Jadi saya selaku penolong pegawai khidmat pengurusan akan menerangkan objektif atau tujuan kenapa bantuan zakat diberikan kepada golongan Al-Riqab dan juga golongan Al-Gharimin. Jadi masalah sosial yang berlaku sekarang, contohnya pembuangan bayi, berzina, perjudian, ketagihan dadah, juvana dan atau sebagainya, yang mana objektif yang pertamanya adalah untuk membebaskan umat Islam yang terbelenggu dengan masalah sosial atau akidah supaya mereka ni kembali kepada ke pangkal jalan dan bertaubat kepada Allah. Jadi yang keduanya, lembaga zakat ni telah menubuhkan pusat-pusat pemulihan atau pusat yang mana dapat memberi sesuatu kepada mereka seperti mengurus, melindungi, merawat dan memulia asnaf Al-Riqab supaya dapat menjalani kehidupan lebih sempurna menurut Islam. Jadi kalau kita tengok kebanyakan masyarakat ni mereka ni memandang enteng kepada golongan tersebut. Jadi di situlah tindakan atau tanggungjawab pusat tersebut untuk mengambil dan memberi pengurusan yang selesa kepada mereka. Objektif yang ketiga adalah memberi keselesaan kepada golongan ini untuk belajar, contohnya belajar agama. Jadi apabila mereka masuk ke pusat pemulihan ni, mereka akan lebih selesa untuk belajar tentang agama, yang mana didatangkan khusus ustaz atau ustazah yang mengajar. Jadi mereka ni rasa tidak malu atau tidak segan untuk bertanya apa-apa soalan. Kemudian masa kosong mereka ni akan diisi dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Contohnya aktiviti keagamaan seperti kuliah subuh, kuliah isyak, solat berjemaah dan macam-macam lagi, bagi memastikan mereka ni tidak terisi dengan perkara-perkara negatif. Untuk seterusnya golongan Al-Gharimin ini ada 4 peringkat, yang mana yang pertamanya orang yang berhutang demi kemaslahatan diri sendiri atau keluarga, orang yang berhutang demi kemaslahatan orang lain, orang yang berhutang untuk menjamin orang yang berhutang, dan yang keempat adalah orang yang ditimpa bencana atau malapetaka. Jadi objektif diberikan zakat kepada mereka ni adalah untuk menghilangkan atau meringankan beban mereka supaya mereka ni tidak terbelenggu oleh hutang yang ditangguh oleh mereka. Contohnya pesakit buah pinggang yang perlu menjalankan dialisis. Jadi ia perlu kepada kos yang sangat tinggi untuk menjalankan rawatan tersebut. Jadi ia dibolehkan untuk memberi zakat kepadanya untuk menanggung sebahagian kos perawatan supaya rawatan dialisis dapat dijalankan. Terusnya kalau hutang bukan untuk maksiat, jadi ia dibolehkan untuk diberi zakat. Tetapi kalau hutang yang berkaitan dengan maksiat seperti hutang membeli arak atau hutang membeli dadah atau juga hutang kepada rokok, jadi ia adalah tidak dibolehkan untuk memberi zakat. Bagi mereka yang ditimpa malapetaka atau bencana ni, yang mana mereka ni telah kehilangan harta benda ataupun sesuatu yang berharga, jadi zakat ni boleh diberikan kepada mereka untuk mereka meneruskan kehidupan seharian mereka dan memerlukan kepada keperluan asasi seperti makanan, minuman, tempat tinggal dan sebagainya. Sementara mereka menunggu untuk bekerja, jadi bolehlah memberi zakat kepada mereka supaya dapat menghilangkan keresahan yang bersarang di hati mereka. Jadi kita sebagai umat Islam ni perlu ambil tahu kenapa zakat ni perlu dikeluarkan, supaya kita dapat membantu golongan Al-Gharimin dan juga Al-Riqab dan serta golongan-golongan asnaf zakat yang lain. Walaupun kita tidak dapat membantu dari segi membimbing mereka, tetapi dengan mengeluarkan zakat ni dapat membantu mereka dari segi rohani dan juga jasmani mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Ashikin binti Abdullah. Saya di unit syariah dan penerangan khas akan menerangkan ciri-ciri afnah yang layak diterima zakat. Al-Riqab ialah seseorang yang terbelenggu dan tiada kebebasan diri.
al-gharimin ialah penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutangnya tetapi diharuskan oleh syarak pada perkara asasi untuk diri dan tanggungjawab yang wajib ke atasnya.